Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang Musa, saudara pengacara majlis, yang berbahagia Datuk Abdul Fattah selaku Presiden Angkasa bersama-sama dengan barisan pimpinannya, termasuk Tun Encik Kamarudin dan juga Tan Sri selaku Naib Presiden, fungsi-fungsi perhubungan, jawatankuasa kerja, yang berbahagia Datuk Nik, fungsi eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, jemputan-jemputan khas, para peserta, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, serta hadirin yang dirahmati oleh sekalian. Wisma Engku Aziz menjadi tumpuan menunggu ketibaan si Bapak Menteri. Kalaulah tidak kerana tuan-puan, takkan saya sampai kemari. Ini bagi membalas balik pantun yang dijual oleh pengacara tadi. Ya, alhamdulillah, syukur saya dapat bersama-sama pada pagi ini, dan saya sampai tadi dibawa melawat ke pameran ataupun gerai-gerai yang mempamerkan hasil produk koperasi di seluruh Malaysia. Saya amat kagum, terutamanya komitmen hasil yang mereka tunjukkan, yang dipamerkan di luar Dewan sana. Saya amat berasa puas hati dan berbesar hati, yang mana sepanjang masa saya selalu bercakap produk Malaysia bermutu, harganya baik dan diminati oleh pengguna. Jadi oleh kerana itu, tahniah kepada para pemamer dan juga para pimpinan koperasi di negara kita di bawah angkasa ini yang telah menunjukkan sesuatu yang amat baik bagi negara kita. Dengan keadaan yang sedemikian, dengan pimpinan-pimpinan daripada pimpinan di peringkat kebangsaan, juga fungsi-fungsi hubungan di negeri, dan dengan mengetahui beberapa buah koperasi dalam negara ini, saya cukup yakin insya-Allah niat kita, sasaran kita nak menuju negara maju, rakyat berpendapatan tinggi akan berhasil. Oleh kerana itu, kepada para pimpinan, jangan jemu, jangan putus asa, teruskan usaha kita ini. Dan saya amat bangga juga, hasrat saya nak melihat ramai anak muda tampil ke dalam koperasi ini juga telah disambut dengan begitu baik, dengan begitu positif, tanpa ada rasa iri hati daripada pimpinan orang lama yang pada hari ini. Saya melihat dan cukup yakin bahawa adunan ini, pengalaman yang sedia oleh pimpinan-pimpinan Tan Sri, datuk-datuk, tuan-tuan di peringkat negeri, dengan kemasuk kepada anak-anak kita yang ada ijazah tapi pengalaman tak ada, saya cukup yakin adunan pengalaman dan kelulusan ini akan beroleh akhirnya ke arah sesuatu yang boleh kita banggakan. Saya betul, Datuk Fuad sebut saya tadi, saya berbalik daripada Dubai menghadiri pameran franchise OIC seluruh dunia. Begitu juga disebut saja Malaysia, mereka tahu, mereka kagum. Apatah lagi tempat yang saya pergi itu ialah di negara-negara Teluk. Negara Teluk mempunyai pandangan yang sangat tinggi kepada Malaysia, bukan saja kepada kepimpinannya, tapi produk yang mereka bawa, yang mereka pasarkan di negara-negara tersebut. I'm proud of that. Sebab itu syukur, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kerana telah merealisasikan impian kita, doa kita, apatah lagi di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri kita, yang hari ini senantiasa bercakap daripada Jepun itu balik ke Jepun, hari ini dia di Jakarta dan lain-lain, membawa produk Malaysia itu. Sebab itu insya-Allah, dan saya mengajak para pimpinan, mari kita gunakan segala peluang-peluang yang ada ini untuk kita memperbesarkan, untuk kita memasarkan. Kita tak bercakap lagi soal Perlis, soal Sabah, Kuching. Kita bercakap sekarang soal Tokyo, soal Amerika, soal Dubai dan lain-lain. Ini peringkat kita hari ini, Datuk tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kita boleh buat ini semua? Kerana pimpinan yang sudah-sudah.
Oleh kerana itu harapan yang tinggi yang amat berhormat Perdana Menteri kepada koperasi ini mesti kita gelak, mesti kita sambut dengan positif. Usahakanlah ini. Dan saya tahu, saya dulu pernah berkhidmat di bawah unit penyertaan Bumi Putera. Saya tahu dan saya mengalami sendiri betapa perit susahnya nak mengangkat, nak membawa usahawan-usahawan kita ini. Tapi insya-Allah saya yakin di bawah kepimpinan Datuk Fatah dan juga rakan-rakannya lain, saya yakin insya-Allah hasrat kita ini akan menjadi kenyataan akhirnya pada satu ketika dahulu. Apatah lagi untuk nak mengubah sikap, tapi juga dengan nak menghadapi cerita-cerita daripada pembangkang ini lagi kadang-kadang menyakitkan hati. Kita buat segala-galanya. Saya bisikkan pada Tuan Haji Kamarudin tadi, apa lagi kerajaan tak buat? Apa lagi sumbangan mereka yang kita terus kita usahakan macam-macam. Tapi pembangkang pun bercakap. Dia bercakap saja. Waktu banjir, kitalah yang ke depan, kitalah yang turun ke atas bumi. Dia bercakap saja di parlimen. Mana usaha yang dibuat untuk membantu rakyat. Tapi oleh kerana itu pada angkasa juga saya mengucapkan terima kasih kerana sama-sama membantu memesrakan, mensejahterakan rakyat majoriti ini. Jadi sekali lagi lah terima kasih atas jemputan ini dan saya hargai jemputan ini. Dan insya-Allah saya akan beri pandanglah kepada apa yang kita ada pada hari ini. Konvensyen Usahawan Koperasi ini adalah usaha untuk melestarikan produk-produk koperasi di pasar tempatan dan peringkat antarabangsa. Maknanya barang apa pun yang kita bawa, saya cukup yakinlah. Maknanya tak malu kita, Datuk-datuk, tuan-tuan puan. Tak malu kita. Malahan kita rasa teruja, kita rasa terangkat kerana sambutan, penghargaan, penerimaan daripada dunia kepada kita. Saya selalu sebut soal kita nak membuat, nak meniaga di negara kita, ease of doing business. Negara kita nombor 6 dalam dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu 26, nombor 26, lepas tu naik 8 dan hari ini kita we are 6 in the world. Kajian yang dibuat oleh World Bank dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan Kuala Lumpur. World Bank buat kajian, negara kita nombor 6, ease of doing business. Kemudahan-kemudahan, infrastruktur, fasilitator, peraturan-peraturan yang membolehkan kita mudah meniaga. Jadi tuan-tuan syukur, alhamdulillah. Saya tengok barang tadi, saya bisikkan pada Datuk Nik, kita kena usahakan ini. Hari itu Datuk Nik bawa saya ke Kojaris, ke distribution center koperasi orang kita. Macam-macam barang yang ada di dalam pusat tersebut. Pusat pengumpulannya, pusat pengumpulan. Dan benda-benda yang kita ini boleh kita kumpulkan dan boleh kita pasarkan. Sebab ini juga ada satu bab tadi, resolusi dia untuk nak memasarkan barang-barang kita. Tak ada masalah. Pada saya, pasar raya yang ada kita bawa ini, baik Tesco, baik Giant, baik Aeon, baik dan lain-lain. Saya pergi Dubai pula, Lulu pula akan datang. Tak ada masalah bagi mereka ini. Tapi masalahnya kita balik. Mampukah kita untuk mensupply, membekalkan barang-barang kita sebagaimana kehendak mereka? Saya tengok sayur kemarahan di Abu Dhabi. Saya tanya dari mana sayur ini? Kemarahan. Orang bercakap harga sayur tinggi. Kenapa? Kerana permintaan mereka bertambah daripada UAE, daripada Dubai. Jadi dia lebih baik dihantar ke sini. Tapi yang di sini pula persoalannya, mampu kita tidak nak membekalkan kepada pasar raya ini. Mereka tak ada masalah. Sebab itu kita kena tanya diri kita, are we prepared for all this? Adakah kita bersedia untuk nak membekalkan telur, ayam, sayuran? Adakah kita mampu? Kalau tanya saya cakap kita mampu. Kita boleh, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kepada tuan-tuan lah, kita bawa tadi ada bengkel buat kuih dan kek-kek dan lain. Nampak kecil pada kita, tapi harganya tuan-tuan, kalau kita buat secara komited, secara khusyuk betul, saya yakin barang kita ini laku. Jangan kita fikirkan soal hari raya puasa saja, hari-hari lain pun boleh benda ini. Jadi bila dah benda ini
berada dalam keadaan cukup baik, tak timbul soal barang naik, soal ini tak timbul tuan-tuan. Sebab orang boleh buat pilihan. Dah banyak benda di pasaran, harganya dengan sendiri akan turun. Tapi kalau kita cuma nak ambil kerja mudah sahaja, beli dekat kedai-kedai, menjerit-jerit orang harga naik, harga dan lain. Sebab kita tak usahakan. Kalau sayur semua daripada kita ada kebun sayur, ada ladang-ladang ayam dan sebagainya, harga akan turun. So balik akhirnya kita yang mencorakkan. Ini negeri kita, Malaysia ku berdaulat, tanah tumpahnya darahku. Ini dia saudara tumpah. Semangat itulah yang kita nak bawa. Tapi pada tuan-tuan, saya serahkan dan saya letakkan harapan pimpinan kepada Datuk Datuk sekalian. Kementerian saya, Suruhanjaya, agensi di bawahnya memberikan infrastrukturnya, kemudahan-kemudahannya. Datuk-datuk tuan-tuan semua, yang wanitanya, yang pemudanya, bergeraklah ke arah tersebut. Sebab saya juga teringat orang bersebut 9 daripada 10 rezeki dalam dunia ini datangnya daripada perniagaan. Usahakanlah, insya-Allah usaha kita itu diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Saya dipahamkan matlamat convention yang dibuat 2-3 hari ini ialah untuk mensasar dan menempatkan produk koperasi maupun usahawan koperasi dalam pasaran dan diterima baik oleh pengguna, diterima baik oleh pengguna. Saya makan tadi, I've no complaint. Betul kata Datuk Fatah, macam-macam masuk dalam ni dah. Durian pun dah masuk tadi dah. Durian bentung lah, dengan dia punya Sarawak kuih lapis lah, semua ada dalam ni. I've no complaint because our product is the best product. Siapa yang usahakan? Ahli-ahli koperasi kita. Jadi ini juga bertepatan dengan usaha kerajaan yang selama ini menyokong dan mendorong pengeluaran dan pemasaran produk koperasi. Tanpa usaha yang berterusan oleh koperasi, saya kira produk koperasi akan tenggelam dan tidak sampai kepada pengguna. Ini saya cakap soal koperasi. Pukul 10 tadi saya ada di Dewan Negara, di Parlimen. Orang bercakap pula tentang franchise. Pun saya sebut benda yang sama. Tak ada masalah. We are proud of that. Ini saya cakap koperasi saja dululah ya. Untuk hari ini, untuk bab yang pada tengah hari ini. Konvensyen ini bukan sahaja bertujuan untuk mempromosikan produk koperasi, malah untuk mengumpul usahawan-usahawan koperasi serta produk-produk yang dihasilkan supaya dikenali umum. Adalah diharapkan konvensyen ini akan menjadi landasan untuk merungkai permasalahan yang tidak berkesudahan dalam menengahkan produk koperasi di negara ini. Saya kira isu seperti pemasaran dan jaringan perniagaan untuk memasarkan produk koperasi di peringkat domestik dan antarabangsa bukanlah satu isu baru. Para media yang kawan-kawan daripada media yang juga sempat hadir pada hari ini pun mengakui tentang kebolehan, tentang mutu barang-barang kita. Sehingga kini masih belum ada rangkaian perniagaan yang kukuh di kalangan koperasi sama ada dalam maupun luar negara. Mewujudkan rangkaian perniagaan adalah amat penting. Rangkaian perniagaan, the network business ini. Kerana tanpa jaringan kerjasama pemasaran, produk koperasi tidak akan mendapat sambutan masyarakat. Dah cantik dah ni, kita nak cari pasaran saja. Tapi tak apa, kita ada Matrade, kita ada Maida dan juga agensi-agensi SME dan lain-lain. Ni agensi-agensi. Kalau koperasi pula Suruhanjaya Koperasi. Ya, semuanya ni boleh kita sepadukan ya untuk mencapai matlamat yang saya sebutkan pada awal tadi. Kerajaan Barisan Nasional, saya nak sebutkan, Kerajaan Barisan Nasional telah dan sentiasa berusaha menyediakan berbagai platform seperti usaha-usaha yang dilakukan oleh agensi-agensi pemasaran dan pembangunan, Fama, Matrade, agensi-agensi lain. Saya di Dubai makan durian, manggis, rambutan yang diekspor yang diekspor daripada Malaysia ke sana. Orang sana bergebut-gebut makan. Ya memanglah durian, manggis, orang suka dong, dia orang suka. Jadi ini dia usulkan oleh Fama, oleh Kementerian Pertanian.
Usaha kerajaan ini juga perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh koperasi di seluruh negara. Saya dipahamkan bahawa Angkasa dan SKM senantiasa mengambil inisiatif dalam menggalakkan koperasi mencuburi industri pemborongan dan peruncitan kontrak dan retailers dengan tujuan supaya produk koperasi juga boleh dipasarkan secara meluas. Ini adalah peluang dan juga satu pilihan yang baik untuk koperasi gunakan untuk mengembangkan pasaran produk-produk mereka. Tapi bergantung sepenuhnya pada Angkasa, pada SKM pun tak boleh. Kita mesti berusaha lebih hebat, lebih kuat daripada mereka. You should make all the greatest effort. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan sekalian. Apatah lagi kalau wanita nak minta macam-macam hari ini, pada wanita-wanita saya letakkan harapan ini. Kerajaan memahami bahawa untuk menempatkan produk-produk koperasi di pasaran tempatan maupun antarabangsa bukanlah satu perkara yang mudah. Kita perlu memastikan produk-produk tersebut mencapai tahap kualiti yang dikenaki oleh pasaran. Tadi ada sebut, ada barang tadi, dia punya packing ni tak begitu baik, menarik. Tapi tak apa, boleh undingkan. Dengan Angkasa, dengan SKM, dengan Rizda, Fedra dan lain-lain. Ini koperasi-koperasi juga yang boleh menunjukkan satu packing pembungkusan yang sempurna sebagainya. Contohnya, kita mahu produk koperasi dipasarkan luar negara, ciri-ciri produk termasuk kualiti, pembungkusan, label, jenama dan juga halal brand, termasuk apa jua keperluan persejilan mestilah dipatuhi. Kalau kita nak pergi ke antarabangsa, ada perkara yang kita terpaksa kita patuhi, ya, tentang halal dan sebagainya ini. Boleh kita perolehi. Pematuhan kepada syarat-syarat tersebut adalah di antara lain bertujuan untuk mempamerkan imej yang baik, kualiti serta jenama produk tersebut mampu menarik perhatian pelanggan. Ini juga secara tidak langsung memungkinkan produk tersebut dapat membawa imej baik negara pengeluar. Oleh demikian, kerajaan telah berusaha menyediakan pakar-pakar pembangunan penyelidikan R&D yang khusus untuk menambah baikkan produk. Kerjasama yang Angkasa telah dan akan jalinkan dengan agensi-agensi R&D ini memberi ruang dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk menambah baik produk-produk koperasi. Para kooperator, khususnya para pemimpin koperasi, seharusnya berbangga dengan inisiatif yang diusahakan ini. Kita sudah maklum bahawa produk-produk yang berkualiti sudah pastinya mendapat tempat dalam pasaran. Oleh yang demikian, selaras dengan kehendak itu, tema konvensyen yang memberi fokus kepada memperkasa kelestarian produk koperasi haruslah dimanfaatkan. Terima kasih kepada Angkasa kerana senantiasa prihatin dalam memperkasakan produk dan perkhidmatan koperasi. Itu kita berjumpa pula dengan anak-anak para pelajar yang masih lagi dalam bangku persekolahan, yang juga telah menunjukkan hasil dia, inovasi dia, sesuatu yang saya tak pernah terfikir benda ini boleh dibuat oleh anak-anak pelajar kita. Terima kasih juga baliklah kepada pihak pimpinan Angkasa. Justru itu, kerajaan berharap melalui usaha yang dilakukan, gerakan koperasi boleh berbangga dengan kualiti produk. Produk yang dihasilkan iaitu setanding dengan produk-produk yang sedia ada dalam pasaran. Di samping itu, gerakan koperasi harus bekerja keras untuk mencapai tahap yang diharapkan dan menjadi enjin penggerak pembangunan sosioekonomi masyarakat. Ini perlu supaya gerakan koperasi dapat memberi sumbangan yang berkesan kepada keluaran dalam negara kasa yang disasarkan sebanyak 50 bilion ringgit pada 2020. Tahun 2020 cuma 6 tahun daripada sekarang. Dalam memperkatakan perjuangan kita membangunkan negara, kita selalu menyebut wawasan 2020 bertujuan untuk membina sebuah negara maju yang bangsanya dihormati dan disegani di mata dunia. Matlamat wawasan 2020 juga menekankan pencapaian pembangunan yang lebih seimbang, iaitu untuk mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu dan mempunyai masyarakat yang dilengkapi dengan sosio budaya hidup yang mendukung nilai-nilai tinggi. Saya tahu rakyat akhir-akhir ini merasakan agak sedikit tertekan bila ada kenaikan di sana sini, pengambilan
pemansuhan beberapa subsidi gula naik, GST diperkenalkan, tol naik, tarif ini naik. Sebenarnya Datuk-Datuk Tuan Santri, Datuk-Datuk Tuan-Tuan Puan, usaha ni dibuat oleh kerajaan dengan niat untuk nak memperkokohkan, untuk nak stabilize dan untuk nak menguatkan fizikal keuangan negara kita. Keuangan fizikal negara kita dibandingkan daripada negara-negara lain adalah kita nak letakkan negara kita dalam keadaan yang cukup kuat supaya bila kita dah kuat, kita boleh bantu yang lain-lain. Apa yang Hormat Datuk Seri Perdana Menteri selalu sebut, short term pain, long term gain. Short term pain, dalam jangka pendek kita merasakan kesakitan sedikit, short term pain, tapi long term gain, dalam jangka panjang kita untung, tuan-tuan. Ini yang Bapak Perdana Menteri lahirkan kepada kita, dan ini saya nak turunkan kepada Datuk-Datuk Perempuan. Ini niat kita. Kerana kalau nak ceritakan soal GST yang membangkang macam dunia nak runtuh sedemikiannya, kerana GST ini akan kita perkenalkan tahun 2015. Ada 14-15 tahun lagi, ya. Jadi tempoh ke akhir itu kita perkenalkan awal supaya rakyat biasa dengan soal-soal percukaian ini. Maknanya tak ada lagi service tax ke service tax dan lain, tak ada. Kita hanya ada satu saja, iaitu GST, Good and Service Tax sahaja, yang percukaiannya lebih kurang 6% dibanding Singapura 10%. Dan lain negara saya boleh cerita pula lagi tinggi, tuan-tuan dan puan. Dan ini pun kita buat, sudah ada 160 buah negara di dunia sudah melaksanakan percukaian GST ini. Kita baru nak mula, itu pun 2015. Yang untung siapa? Kita, rakyat sebenarnya, tuan-tuan. Sebab itu kena pemahaman ini. Jangan dengan mudah kita diseret oleh penyalah tafsiran, memutarbelikkan fakta-fakta kepada rakyat. Ini sebenarnya yang berlaku. GST, tarif elektrik pun tak semuanya kita dikenakan ini. Ada dia punya peraturan dia. GST pun bukan semua barang yang dikenakan cukai. Perkhidmatan, sangat pelajaran dan apa, ada lagi, ada senarai dia. Dan rakyat boleh mengemukakan, boleh memberi pandangan, boleh tidak barang ini dikecualikan kepada GST. Boleh, masa ini boleh. Sebab kita dalam tempoh peralihan. Kita baru nak mula 2015. Negara lain 160 buah negara di dunia dah mulakan. Jadi Datuk tuan-tuan puan, pembangkang ceritanya di bawah macam-macam. Sebab itu ruang dan peluang apa yang ada pada saya hari ini melalui pimpinan fungsi-fungsi perhubungan yang ada di sini, boleh tahu ini dia keadaan dia. Tarif elektrik pun tak semuanya. Sangat ada, ini biar orang yang mahir dalam bidang itu. Datuk Ismail ni dia daripada Telkom, daripada elektrik sebenarnya. Dia lebih tahu, faham tu. Ada bawah daripada kilowatt ni tak dikenakan lagi. Saya kata RM1 tu berapa? Saya ada, ya? 70 ke bawah tak kenakan. Jadi tuan-tuan, tak semuanya. Betul tarif tu naik untuk industri-industri besar. Jadi oleh kerana itu sebenarnya kita buat sini supaya keadaan fizikal negara ini bertambah mantap, bertambah kuat, supaya itu nanti besok baru kita boleh membantu. Kerana pada Yang Hormat Datuk Seri Najib, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Tol naik ini pun ada dia punya perkiraan dia, tuan-tuan dan puan. Jadi oleh kerana itu kita tengoklah besok, kita dengarlah beberapa pernyataan-pernyataan yang akan dibuat supaya rakyat akhirnya akan dapat melihat bahawa komitmen daripada pihak kerajaan untuk nak mensejahterakan rakyat ini akan akhirnya akan menjadi kesampaian. Jadi kepada tansi-tansi, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan sekalian lah, bahan ini akan kita pertingkatkan mulai 2014. Kita akan turun ke bawah, mencerita betul-betul GST ni dia, tarif elektrik ni dia, tol ni ini dia. Sebab kita tak mau membebankan rakyat.
Semalam saya buat mengumumkan soal skim kawalan harga untuk hari-hari perayaan. Hari perayaan jangan diganggu gugat pengguna. Peniaga mesti patuh kepada arahan kita. 13 barangan kita telah senaraikan sebagai kawalan harga. If you fail to fulfill all this, kita akan denda. Tag harga yang berwarna merah jambu mesti ada. Tak ada, kita kenakan. Tak ada, maaf. Jadi semua ini kita buat dan si datuk-datuk tuan-tuan perempuan ke arah nak mensejahterakan rakyat, nak memudahkan pengguna-pengguna. Inilah dia, dan insya-Allah ruang-ruang lain dari semasa ke masa akan kita cuba usahakan. Cuma sekali lagi saya minta kerjasama, sokongan daripada datuk-datuk, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Macam saya sebut tadi, tak mudah tuan-tuan usaha-usaha ke arah ini. Tapi saya cukup yakin, keyakinan yang amat hormat Perdana Menteri nak melihat negara kita maju. Dia sebut sebelum 2020 kita boleh capai ini. Inilah dia bibit-bibit tanda-tanda ke arah kejayaan itu. InsyaAllah datuk-datuk, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Mengenai dengan resolusi yang telah dibawa tadi, ada 5 resolusi ini. Sebahagiannya sebenarnya telah pun kita sediakan soal soal prasarana untuk pasaran, tentang dengan dana untuk SKM dan sebagainya. Undinglah dialog. Ini kita punya kerajaan hari ini ialah kerajaan of the people, by the people, for the people. Ini kerajaan kita. Undinglah dialog, tuan-tuan. Tak ada masalah. Kena dengan IKS tersebut, saya setuju. Kita pun dah bawa ini. Ini pun ada ruangnya bagi kita untuk berhadapan. Datuk Nik pun selalulah zahirkan kerisauan dia sebab koperasi di bawah dia. Sebab tak diterima SME itu sebagai salah koperasi ini sebagai salah satu daripada ejen untuk kita sama-sama, taraf kita sama seperti SME yang lain. Tak apa dari segi rasminya begitu, tapi ada ruang yang boleh kita bercerita, yang boleh kita dapat manfaat daripada kemudahan SME ini. SME, syarikat-syarikat SME yang banyak ni dapat kemudahan, kita juga ada caranya pula kita boleh dapat kemudahan tersebut. Jadi jangan gusar, insya-Allah kita usahakan. Yang pentingnya rakyat dapat faedah rahmat daripada segala-gala perancangan yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Sekian, terima kasih. Saya mengucapkan tahniah kepada Angkasa kerana berjaya menganjurkan komisen ini. Semoga usaha baik ini akan membuahkan hasil dan dapat memajukan koperasi, diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, saya merasmikan penutup konvensyen usahawan koperasi 2013 yang dianjurkan oleh Angkasa.